Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang mengenai nikmat-nikmat yang kita kecapi sewaktu mana berada dalam syurga nanti, insya-Allah. Nikmat ni di antara kemuncak nikmat yang kita dapat dalam syurga ialah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di waktu mana melihat wajah Allah ni, maksudnya waktu tersebut merupakan waktu-waktu yang paling menjadikan diri kita ni hilang segala nikmat-nikmat yang kita rasai dalam syurga itu, kecuali nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya besar nikmat melihat wajah Allah ini. Dan alim ulama bila cerita tentang mengenai nikmat melihat wajah Allah ini dalam syurga ini, mereka menjadikan keasyikan dan mereka menjadikan kerinduan kepada saat itu. Maknanya kita ni boleh jadi pada diri kita ni kita tak terasa lah pada diri kita ni, sebab kita boleh jadi kita baru dengar je cerita boleh melihat wajah Allah dalam syurga, tapi kita jarang kita berbicara macam mana kita nak suruh kita dapat nikmat yang sedemikian rupa ini. Jarang sangat dalam masyarakat kita bercakap, kerana masyarakat kita ni dia bercakap pasal ikan siakap misal contohnya, dia bercakap pasal apa, dia pergi melancong, yang tu je yang dia bincangkan dalam masyarakat kita. Tapi masyarakat kita ni dia tak bercakap tentang melihat wajah Allah. Mana aja kita dengar orang duk borak ke ataupun orang bercakap sembang di kedai kopi ke, cerita tentang melihat wajah Allah. Tapi dalam pengajian kita ni, dalam yang diajar oleh alim ulama, kita ni mesti sampai kemuncak dalam nikmat-nikmat syurga yang kita dapat ialah melihat wajah Allah. Sebab apa kita kena sebut yang ni? Dan kita kena sebut pun pada anak-anak kita, kena sebut pun pada pasangan hidup kita ni, supaya kita ni terarah perjalanan hidup kita. Kalau kita tak sebut benda macam ni kan, maka boleh jadi perjalanan hidup kita ni masih lagi terawang-awangan di dunia ini. Kita masih lagi dalam skop kita je. Kita nampak dalam ruang lingkup yang kecil. Lalu kita akan kecewa bila kita tak dapat harta, misal contohnya. Kita kecewa bila kita tak dapat yang disebut dengan rupa dan seumpamanya. Kita masih lagi terikat dengan dunia. Tapi kita sebagai seorang mukmin ni, hebatnya Islam ni diajar pada kita supaya kita jangan terikat dengan dunia yang sekejap ini. Tapi kita kena dalam hidup kita ni sentiasa nampak yang jauh, yang lebih kekal dalam diri kita. Itu kita dapat syurga Allah. Dalam kemuncak syurga Allah ni ialah melihat Allah. Melihat Allah ini satu benda yang kemuncak dalam kehidupan kita. Tak ada orang pun boleh bercakap bab ini kecuali apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tak dengar kuliah, bila kita tak pernah hadir majlis-majlis sebegini, misal contohnya, kita tak akan bercakap lah tajuk macam ni. Sebab kita tak pernah tahu pun apa benda yang melihat wajah Allah. Nikmat macam mana melihat wajah Allah. Kita tak boleh nak dibayang. Kerana apa dia? Kerana kita ni tak pernah digambarkan keadaan itu. Lalu Islam diajar pada para alim ulama supaya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, supaya sebut pada setiap hamba-hamba Allah. Ingat, di antara benda yang kita kena dapat dalam hidup kita ialah dapatnya melihat wajah Allah. Ini benda yang kita nak sangat dalam hidup kita untuk dapat nikmat yang sedemikian rupa pada diri kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir ni di kalangan mereka lah, insya-Allah.
Di kalangan yang kita ni bila kita masuk dalam syurga tu, kita ingat lagi, ada lagi yang dipanggil, yang disebut oleh kita belajar dahulu atas dunia. Bila kita masuk syurga tu, orang lain kalut dengan suasana syurga tu. Misal contohnya, nampak dengan bangunan, kalut dengan barang kemas, kalut dengan makanan, kalut dengan perhiasan-perhiasan itu. Tapi kita ada lagi nikmat tambahan yang perlu kita tahu. Dalam syurga ni ada benda lagi. Ni kesan daripada mana? Belajar. Bila kita belajar setiap pagi Jumaat, dia ada kaitan. Nanti para hadirin sekalian akan dapati pagi-pagi Jumaat ni dia besar dalam Islam. Waktu mana dalam syurga nanti? Ni kelebihan yang besar dalam hidup kita lah. Yang ni lah ditajuk kita sampai nikmat tambahan dalam syurga. Dalam syurga ni ada lagi nikmat tambahan. Sebab alim ulama ditanyakan, semua orang ke boleh tengok wajah Allah ni? Dan setiap masa ke boleh tengok wajah Allah ni? Di sinilah ada jawapan dia. InsyaAllah kita akan sebutlah yang tajuk ni nya. Semua orang ke boleh tengok, dan setiap masa ke kita tengok wajah Allah dalam syurga ni? Dalam syurga ni, adakah semua ahli syurga tu dapat menikmati wajah Allah semua? Ada pandangan-pandangan yang disebut oleh para alim ulama untuk kita faham. Walaupun dalam syurga, ada orang yang boleh tengok, ada orang tak boleh tengok. Dan ada juga pandangan kata semua boleh tengok. Berdasar pada amalan-amalan yang kita buat di atas dunia ini. Apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, secara marfu'nya, demikian juga periwayatan Abu Daud At-Tailisi, mereka merujuk sanad hadis mereka kepada Al-Ajiri. Juga hadis yang dinyatakan oleh Ibn Al-Mubarak secara mauquf, yang menerangkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahawa maknanya dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala berkata, adakah kamu mahu suatu tambahan untuk kamu? Bila dalam syurga tu Allah tanya, ada tak yang kamu nak tambah dalam syurga ni? Bila masuk dalam syurga, macam kita pergi rumah kawan-kawan kita kan, kawan-kawan kita tanya, ada lagi nak tambah? Cukup lah. Mulut kita akan sebut demikian kan. Yang ni pun banyak dah kita sebut. Kawan-kawan kita dihidang makanan kan. Bila dihidang makanan banyak je, kita pun jemputlah makan. Lepas tu kawan kita ni tak makan. Dia suruh kita makan. Waktu mana dia suruh kita makan tu, dia tanya, ada lagi nak tambah tak? Nak tambah lagi tak? Lauk-lauk dan sebagainya. Kita mesti jawab, cukup. Ahli syurga ni demikian juga. Ahli syurga ni, bila dia masuk dalam syurga, Allah tanya pada dia, nak tambah lagi tak? Nak lagi tak tambahan yang aku nak bagi pada diri kamu? Kebanyakan ahli syurga kata, yang ni pun dah lebih-lebih dah ya Allah. Yang ni pun dah banyak sangat dah ya Allah. Yang dialah maknanya, Allah bagi pada kita tu tak berbaloi dengan apa yang kita buat. Kita buat dalam hidup kita ni, saya buat contoh yang mudah apa dia. Kita sebut Alhamdulillah, misal contohnya. Alhamdulillah, kita sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah tu, sikit je kita sebut kan. Tapi ganjaran Alhamdulillah ni, mula-mula masuk di pintu syurga tu, mula-mula tu, kalimah itulah yang kita sebut. Alhamdulillahillazi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah bagi nikmat pada orang yang sentiasa hidup dia bersyukur. Semua kita kan, kita bila berlaku apa saja dalam hidup kita ni, tiba-tiba kita sebut Alhamdulillah. Mudah je, kecil je kita sebutnya. Bukannya panjang sangat pun. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah tu, terhadap pahala Alhamdulillah tu, yang kita gambarkan, terlampau besar sangat. Sampai Allah bina istana. Istana Alhamd dipanggil. Istana pujian bagi Allah. Orang yang sebut, kita sebut sikit ya. Kalimah yang mudah je. Macam kita sebut kalimah Subhanallah. Subhanallah. Kalimah Subhanallah ni, pendek je kita sebutkan. Sebab nak sebut Subhanallah tu payah. Nak sebut Alhamdulillah tu payah. Orang kita, dia biasa sebut, dia bukan boleh sebut Subhanallah. Dia akan sebut wonderful. Yang dia nak sebut tu, padahal dia, kalau dia nak sebut Alhamdulillah ataupun Subhanallah, ta'ajub, kalimah ta'ajub kan, Maha suci Allah.
beratnya timbangan dia di padang mahsyar nanti. Tapi waktu mana Allah balas lebih hebat daripada sikit yang disebut. Kita ni buat, kalau kita tengok kan, tak berbaloi langsung dengan nikmat yang Allah bagi, kemudian dengan ganjaran yang Allah nak sediakan. Dalam hidup kita ni, para hadirin sekalian perhatian, Allah bagi pada kita ni tak jangka-jangka dalam hidup. Siapa sangka dalam hidup kita ni nak dapat begini kan? Macam kita datang majlis ilmu ni, kita tak terfikir pun. Kecil-kecil dahulu mana kita terfikir nak datang majlis Al-Falah ni dalam hidup kita ni. Tapi kalau kita nak fikir, sayangnya Allah pada kita, Allah gerakkan kita datang belajar. Kan? Kita dulu mana ada terfikir kita nak jadi ustazah pilihan, misal contoh. Pada kita. Tapi Allah bagi pada kita gerak. Nikmat yang Allah bagi tu, rasa nikmat dengan Islam. Rasa seronok dengan agama. Tak mudah pun kita dapat benda macam ni, para hadirin sekalian. Sebab orang lain tak dapat. Orang lain tak dapat. Tapi kita dapat. Kita dapat ni pun, bukannya besar sangat pun amalan kita. Kita baca doa aja. Doa yang kita memaknai terhadap doa kita tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah aku ke jalan yang lurus. Kita kan, bila kita sebut doa macam tu, kadang-kadang mengalir mata kita. Ya Allah, tolong sayanglah pada aku, ya Allah. Allah, sikit je kita buat. Tapi Allah balas pada kita rasa nikmatnya dalam beragama. Kemudian lepas pada tu, yang Allah bagi pada kita, ganjaran yang hebat. Ganjaran yang hebat tu, sampai bila kita mati ni kan, bila kita mati ni, tak ada seorang pun nak hidup balik. Orang mukmin, kecuali orang yang tak mukmin. Orang tak mukmin tu betul lah, dia nak hidup balik. Tapi orang mukmin ni, bila malaikat tanya, nak hidup balik? Tak nak. Kenapa tak nak? Seronok. Padahal baru hari pertama masuk kubur. Baru hari pertama masuk kubur. Tak nak hidup. Kenapa tak nak hidup? Padahal kita, mesti kita teringat pada suami kita. Mesti dia kahwin dengan siapa pula lepas benda ni. Kemudian mesti kita teringat pada anak-anak kita, teringat kerongsang kita, misal contohnya. Teringat barang-barang yang kita sayang ni banyak kan atas dunia. Tapi nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang Allah nak bagi tu, sampai peringkat Allah tanya pada diri kita. Kita ni bila kita diberi peluang nak hidup balik tak? Tak ada seorang pun nak hidup balik. Dalam syurga, dia tanya, ada lagi tak nak tambah? Cukuplah, ya Allah. Banyak sangat dah kamu bagi ni. Tu nak sebutnya gambaran demikian. Kata-katanya terbuka hijab. Maksud terbuka hijab ni, maknanya apa dia? Adalah diangkat daripada pandangan mata mereka segala penghalang mereka daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, waktu tu Allah, bila Allah tanya, nak tambah lagi tak? Masing-masing kata, cukuplah ya Allah. Allah buka hijab. Buka hijab. Hijab mata kita ni, nampak terus Allah. Waktu mana nampak Allah Subhanahu Wa Taala tu, yang merupakan nikmat, kemuliaan, kesempurnaan dan keindahan yang paling agung dalam hidup. Tak boleh nak dibayanglah. Bila Allah tanya, nak tambah lagi tak? Manusia ni, hamba ni dalam syurga ni jawab, cukup dah ya Allah. Adan dah. Banyak ni pun banyak dah ni. Kamu bagi pada kami ni. Allah buka hijab. Buka hijab. Bila buka hijab, waktu tu ahli syurga ni nampak terus Allah. Bila nampak Allah tu, tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala yang Maha Suci. Dia daripada segala kata-kata orang yang melakukan tipu daya dan melakukan kebatilan. Maknanya di waktu itu, tak boleh nak gambar nikmat tu macam mana. Besar mana. Kita ni, disebutnya, dikatakan akan hijab, hanya merupakan hak makhluk. Bukan hak Allah Ta'ala. Kerana mereka lah yang terhijab. Kita yang tak nampak. Bukan hak Allah pun. Bukan Allah buka diri dia untuk dinampakkan. Tetapi setiap mata-mata ni dihijab oleh Allah. Mata kita ni kan, dihijab oleh Allah. Macam kita hidup atas dunia ni lah. Ada orang yang nampak kelibat-kelibat, dia nampak. Tapi ada orang tak nampak pun, disebut. Anak-anaknya, ada orang di kalangan kita ni, dia nampak jauh je pandangan dia. Pandangan dia tu tak sama dengan pandangan kita. Kenapa? Kerana hijab dia tu terbuka.
Hijab dia terbuka. Maksudnya pandangan jauh. Terutama Allah bagi pada siapa? Bagi suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah bagi pada orang lelaki ni menjadi pemimpin kepada isteri-isteri dia ni. Ni kenapa dia? Kerana pandangan dia tu Allah buka hijab, buka. Nampak pada diri dia. Itu cara yang dijadikan. Demikian juga kita. Sedangkan Allah Maha Suci dan agung namanya. Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala yang menghijabnya kerana terhalang biasanya adalah tahap panca indera yang merupakan ciri khas manusia itu. Ni kita ni pada pandangan zahir je nampak gitu je. Tapi kita tak nampak jauh kan. Sebab tu kan Allah bagi, anda sebut banyak kali pada jemaah kan, kuasa cerai ni berada pada tangan suami. Allah tak bagi kuasa cerai ni pada orang perempuan. Kenapa dia? Kerana hijab tadi. Saya nak sebut hijab, mata pandangan dia jauh. Dia tidak, pandangan yang singkat. Kalau pandangan bagi pada orang perempuan, 10 kali sehari kena cerai. Sebut demikian. Maknanya hijab yang Allah jadikan demikian. Manakala Allah jadikan hijab untuk orang lelaki ni, Allah buka. Nampak, dia nampak sikit anak dia macam mana. Nampak bagaimana kehidupan dia tanpa isteri. Dia nampak kehidupan dia ni dipanggil, dia nampak. Padahal, kalau kita kata nampak apa, kita sebut demikian. Tak nampak pun. Kita sebut, kalau kita jawab kan. Tapi tak, dia pandangan jauh tu, dia panggil, ni dibuka hijab. Allah jadikan demikian. Di kalangan kita. Sama juga dalam syurga nanti. Bila dalam syurga nanti, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hijab ni terbuka. Kita pun nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi terhalang Allah daripada pandangan dan diketahui oleh makhluknya sekarang ini. Sesuai dengan keinginan Allah dan cara terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata macam mana Allah nak buka hijab nanti? Terserah pada Allah lah. Sebagaimana seorang suami yang nampak pandangan jauh, seorang pemimpin yang dia nampak jauh dibandingkan dengan rakyat. Orang bawah dengan orang atas. Beza kan? Kerana orang atas dia nampak jauh, macam saya ada kat atas. Jemaah akan nampak singkat je. Beza. Sama juga dalam syurga nanti. Dalam syurga nanti ada orang yang Allah buka, nampak terus Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh pandangan dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dalam beberapa hadis sahih. Dalam satu hadis sahih cerita, apabila Allah Ta'ala mula memperlihatkan wajahnya kepada hambanya, Allah memperlihatkan diri dia pada hambanya, di saat mana hijab mula terbuka daripada pandangan mereka, maka saat tersebut sungai mula meluap, meruap-ruap. Sungai itu sungai dalam syurga tu, bila Allah tunjuk je, nampak naik je kabus-kabus ataupun nampak meruap-ruap, yang disebut dengan sungai yang indah tadi, lagi cantik Allah jadikan pada sungai. Kemudian saat itu pepohonan menjadi bersih. Pokok-pokok pun jadi bersih je saat mana diperlihatkan wajah Allah. Ini nikmat tambahannya yang kita kena faham demikian. Kemudian tempat peraduan dan bilik di syurga saling bersahutan. Di saat mana Allah memperlihatkan diri dia kepada hambanya, Allah memperlihatkan dia kepada hamba dia tersebut, maka katil-katil ni bersahutan. Masing-masing dalam keadaan keriangan. Peraduan, tempat peraduan. Dengan kuatnya. Manakala mata air yang meluap dalam keadaan mendesir. Mata air itu bunyi. Indah sangat. Di saat mana dalam suasana yang Allah tunjukkan diri dia kepada hambanya. Allah tunjukkan wajahnya kepada hambanya. Dipanggil demikian. Angin mula berhembus yang memberi kesan. Saat itu, angin pun mula berhembus. Yang hembusan angin itu indah saat yang demikian. Kemudian minyak kasturi, kemudian kafur memenuhi di dalam rumah dan juga istana syurga. Waktu tu bau wangi je semerbak. Bau semerbak bila saat mana melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tak boleh nak dibayanglah. Ni tulisan. Tapi nak digambarkan tulisan ni pun kita rasa meremang bulu roma. Allah, seronoknya saat itu. Misal contoh demikian.
Tapi syurga ni tak boleh nak digambar dengan tulisan. Tak boleh digambar dengan kata-kata. Tak boleh nak digambar dengan hati kita. Sukanya, seronoknya saat itu. Tak boleh nak dibayang macam mana seronoknya saat yang demikian. Burung mula berkicauan saat mana Allah memperlihatkannya kepada hamba-Nya. Saat tersebut, para bidadari menyambut-nyambut kehadirannya dalam kerinduan yang mendalam. Kita tak boleh nak sebut gambaran bahasa lah. Ni gambaran yang ditunjukkan dalam bentuk tulisan. Di saat mana berlakunya keadaan demikian. Hadis ini dinyatakan oleh Abu Al-Ma'ali dalam Ar-Ra'd yang membantah As-Sajazi yang isinya perkara itu sesuai dengan qada dan qadar Allah. Ni maknanya ketentuan Allah lah. Allah susah macam mana. Maknanya nikmat yang tersendiri. Kata-kata nikmat macam mana Ustaz? Tak boleh nak dibayang. Macam kita tak boleh nak cerita nikmat pendengaran. Kalau kita dengar kan, orang kata, seronok ke dengar kuliah tu? Seronok. Kita akan sebut demikian. Seronok. Apa benda yang seronok ni? Orang tanya, apa benda yang seronok? Kita tak boleh nak sebut. Tak tahu macam mana nak sebut seronok ni. Tapi seronok lah kita sebut. Kita kadang-kadang kita memandang kan, pandangan kita. Tengok satu tempat tu cantik sangat. Para hadirin sekalian pergi ke beberapa tempat. Di Kashmir, misal contohnya kan. Kita pergi, tak payah pergi lain lah, pergi Langkawi lah sana. Tengok tempat yang cantik-cantik kan. Misal contohnya, kita tengok. Seronok pandangan mata kita. Kita tengok pandangan mata kita. Tapi kalau orang tanya dia, seronok apa? Kat Langkawi. Tengok ikan siakap. Kita sebut demikian. Kita seronok apa pada diri kita? Pergi dalam keadaan kena bayar begitu. Seronok apa? Tak, seronok. Tak boleh nak dibayang seronok. Berjalan sama juga kan? Cuba tanya orang yang rajin berjalan round dalam pasar raya kan? Dia berjalan. Kalau kita tanya, seronok ke berjalan? Seronok. Seronok dia sebut. Tak sakit ke lutut? Sakit dia sebut. Sakit. Tapi seronok. Tak boleh nak dibayang macam mana seronok. Balik tu kan, sapu minyak angin kan? Nak sebutnya gambaran Allah. Tapi seronok. Ada lebih indah itu daripada dalam syurga nanti. Saya nak sebut macam manalah nikmat yang tak boleh nak dibayang. Keseronokan, keindahan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala melihat wajah Allah. Bila melihat wajah Allah. Hadis ini dinyatakan oleh Abu Al-Ma'ali dalam Ar-Ra'd. Perkara itu sesuai dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Walaupun tidak ada penglihatan dan pandangan. Katakanlah, mata kita tak pandang, tapi telinga je dengar. Seronok juga. Seronok juga. Mendengar suasana Allah memperlihatkannya kepada hamba-Nya. Walaupun kita dengar je. Akan tetapi, Allah mengetahui apa yang Dia inginkan daripada tanda-tanda kebesaran dan kewibawaannya. Cara diajar, Allah lah yang tahu. Dia nak masukkan rasa kegembiraan, keseronokan dalam setiap jiwa ahli syurga ni. Macam mana rasa? Tu saja. Allah sajalah yang tahunya. Cara Allah lakukan. Sebagaimana bergegarnya bukit ketika Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan wajahnya pada Nabi Musa. Sehingga bukit itu menjadi kumpulan pasir yang hancur dan meleleh. Saat mana keseronokan melihat Allah. Bukit itu jadi pasir. Hancur lebu. Rasa seronoknya. Nikmatnya di saat yang demikian. Ru'yah penglihatan di saat itu. Muslim meriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abdullah bin Qais. Ru'yah ni maknanya kita melihat. Maknanya ra'a daripada kalimah ra'a. Kita lihat. Kalimah yang demikian. Disebut daripada ayahnya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, 2 buah syurga bekasnya dan segala isinya diperbuat daripada perak. 2 buah syurga bekasnya dan segala isinya diperbuat daripada emas. Antara golongan itu dengan soal penglihatan mereka dengan wajah Allah Ta'ala, tidaklah dia itu melainkan hanya selendang kebesaran. Disebut demikian. Ridaul kibriya yang Allah gunakan. Pandangan kamu tu hanya di sudut dipanggil ridaul kibriya. Wajahnya di dalam syurga adn. Digunakan kalimah demikian. Daripada Jarir bin Abdullah, dia berkata,
kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda melihat ke arah bulan pada malam bulan purnama. Orang kita ni kalau bulan purnama tu mulalah hantu. Dia nampak malam ni bulan mengambang ni, hantu maklimah balik ke rumah ni dia akan jadi demikian. Ni cara orang kita lah. Tapi Rasulullah dia tengok bulan purnama. Dia tengok bulan purnama, kemudian bersabda, kamu akan melihat Tuhan kamu dengan mata kasar, sebagaimana kamu melihat bulan ini dengan jelas. Rasulullah sebut demikian. Mata kamu tu, kamu akan boleh lihat Allah. Allah jadikan setiap di kalangan hamba-Nya. Jika kamu mampu menunaikan solat sebelum matahari terbit atau sebelum terbenamnya, maka lakukanlah oleh kamu. Maksudnya apa dia? Jaga solat subuh, jaga solat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ni jaga dalam hidup kamu. Kerana bila kamu boleh jaga yang ni, kamu akan boleh lihat wajah Allah. Jaga pada diri kita. Kerana nak jaga solat subuh ni payah. Orang kita kan, dah subuh gajah dah dipanggil. Dah nampak gajah besar dah baru kelam kabut nak bangun. Kita ni kadang-kadang dah masuk waktu dah. Ada setengah orang dah masuk waktu dah. Dia celik dah mata. Tapi pejam juga. Paksa lagi tidur. Yang akhirnya, yang dia rugi apa dia? Rugi melihat wajah Allah dalam syurga nanti. Ini yang kita kena jaga. Sebab tu Rasulullah mula sebut, macam mana kita nak dapat lihat wajah Allah? Orang yang jaga solat subuh, ulama-ulama sebut, dan juga orang yang jaga solat asar. Dua waktu ini yang kita jaga. Lakukanlah oleh kamu. Kemudian Rasulullah baca, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, bersabarlah kamu wahai Muhammad di atas apa yang mereka katakan pada kamu. Maknanya ujian kamu ni, dalam hidup kamu ni, mulut orang tu mulut tempayan ke apa dia panggil. Mulut yang terbuka besar begitu, senang untuk dia nak bercakap tentang kamu. Kamu bila dengar orang kata pada kamu, wasbir ala ma yaqulun. Sabar di atas apa yang mereka tulis dan apa yang mereka kata pada kamu. Nak sebut, kamu kena jaga diri kamu ni. Lepas tu, wasabbih bihamdi rabbika. Dan bertasbih dengan memuji nama Tuhan kamu. Mintalah kepada Allah. Bila? Qabla tulu'is syamsi. Sebelum daripada terbitnya matahari. Pagi-pagi lagi, sama ada sebelum subuh ataupun lepas subuh. Ni hidup kita ni berzikir pada Allah. Zikir je. Sebut kalimah tadi je, mudah je. Pagi-pagi lagi, bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billah. Bismillahi la ilaha illahu. Ini kalimah yang diajar oleh Rasulullah supaya kita tidak diintip dan tidak diintai. Aurat kita tak terbuka. Rasulullah ajar baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu cara nak suruh selamat diri kita demikian. Pagi-pagi lagi Bismillahilladzi la ilaha illahu. Mulut kita demikian. Kalimah ni Rasulullah kata siapa yang baca yang ni, dia terselamat daripada kena intai, terbuka aurat dia, dan dia ni tak didedahkan. Maknanya aurat dia ni tak terdedah sampai dia mati. Sampai kita mati ni, sampai aurat kita ni terjaga. Orang tak dipandang oleh makhluk jin dan juga manusia. Dua-dua ni tak nampak. Allah jadikan kelebihan. Senang je zikir gitu je. Pagi-pagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah kata, bila kita sebut yang macam tu, general syaitan ni disebut pada pokok-pokok syaitan. Macam mana kita? Macam mana kita? Dah habis lah kita. Tak ada peluang dah. Untuk yang disebut dengan apa dia? Kita ni tak ada peluang dah. Kerana dia dijaga dan dia disempurnakan oleh Allah dan dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ni zikir-zikir kita je. Pagi je sebut subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini cara pada diri kita. Kita tanam sepohon pokok dalam syurga Allah. Ini cara dalam hidup kita. Ataupun
bangunnya celik je mata pagi tu, baca doa. Doa zikir Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, abu'u laka binikmatika alayya, wa abu'u bidhambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rasulullah kata, kamu baca ni dengan penuh yakin sungguh. Setiap pagi. Sebelum asar, sebelum petang tu, kamu mati. Dakhalal jannah. Jamin kamu masuk dalam syurga Allah SWT. Rasulullah sebut demikian. Siapa-siapa yang baca, man qala. Dia baca doa tadi. Waktu mana malam? Malam hari. Masuk je maghrib. Dia sebut, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dia baca je sampai habis kalimah ini penuh dengan keyakinan, mungkinan, yakin sungguh dia dengan Allah. Sebelum subuh mati dia, mati. Dia menghadap depan Allah. Dakhalal jannah, masuk dalam syurga terus dapat dia. Nak sebutnya hebatnya Sayyidul Istighfar. Ni yang diajar. Kita bangun tidur je qabla tulu'is syams. Mesti ada wirid-wirid kita dan mesti ada zikir-zikir kita. Untuk yang besar lagi apa dia? Masuk dalam syurga tu, yang besar lagi lihat wajah Allah. Tu dalam syurga Allah. Wa qabla ghurubiha. Wa qabla ghurub, dan sebelum daripada tenggelamnya matahari. Maknanya asar. Kamu lepas maya asar tu, kamu zikir pada Allah. Wasabbih bihamdi rabbik. Bertasbih dengan memuji nama Tuhan kamu. Amalan kita lah. Para hadirin sekalian, kena latihlah diri kita tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita mesti, aku lepas subuh, program kita lepas subuh, bukan baca WhatsApp. Jangan. Lepas subuh, program kita ialah zikir. Zikir dulu dalam hidup kita. Lepas tu, disiplinkan sikit. Lepas asar, zikir juga. Mudah-mudah je. Zikir yang mudah-mudah dulu. Jangan cari yang payah-payah lagi. Ambil zikir apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Panjang juga yang tu. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Pendek je terus. Kalau rasa panjang lagi, panjang juga ustaz, tak sempat tu. Subhanallah, subhanallah cukup. Sentiasa bibir kita ni demikian. Supaya kita ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kita. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Razin Al-Uqaili bahawa dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah setiap kita dapat melihat Allah kita secara langsung pada hari kiamat nanti?" Ya Allah, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Ya." Rasulullah jawab demikian. Setiap kita boleh lihat. Itu menjawab pada pertanyaan tadi. Rasulullah kata, ya, setiap kita boleh lihat. Ni maknanya Rasulullah sebut ni, ulama kata, ini peluang dalam hidup kita yang mesti direbut sekarang. Yang kita mesti memastikan diri kita di antara orang yang masuk dalam syurga yang boleh melihat wajah Allah. Macam mana boleh melihat wajah Allah tadi? Tadilah. Di antara caranya, sebelum mana subuh ataupun lepas pada subuh, kemudian lepas asar. Dan bila kita boleh jaga yang dua waktu ini, solat subuh, solat asar, dalam hidup kita ni, di antara kita jaga sungguh pada diri kita ni, Allah bagi peluang untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan. Kemudian ditanya, boleh tak boleh kita lihat semua ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya. Aku tanya lagi, apa contohnya ya Rasulullah? Bagi makhluknya. Rasulullah menjawab, wahai Abu Razin, adakah setiap kamu dapat melihat bulan pada malam bulan purnama dalam keadaan mata kasar kalian? Bulan yang mengambang tu kan, kamu nampak tak? Rasulullah tanya. Aku berkata, ya. Rasulullah menjawab lagi, Allah Ta'ala Maha Agung. Bulan itu merupakan ciptaan daripada ciptaan Allah. Kalau bulan itu ciptaan Allah, kamu boleh lihat. Rasulullah sebut, sedangkan Allah lebih utama lagi daripada itu untuk dapat dilihat. Pada kamu, maha besar Allah dan maha perkasa Allah dalam perkara demikian. Maknanya, kita boleh tengok. Boleh lihat wajah Allah. Ni perbincangan ulama ni. Berdasar pada hadis-hadis Rasulullah.
Boleh tak tengok Allah? Nampak Allah? Ya, nampak Allah. Semua nampak ke? Jawapan dia, semua terbuka untuk nampak. Tapi bila sampai dalam syurga nanti, orang yang jaga amalan ni lah pula yang nampaknya. Sekarang ni, kita ni memang diberi peluang. Semua ada peluang untuk dapat melihat wajah Allah. Tapi dengan syarat, dengan syarat, kita buat amalan-amalan ni. Amalan-amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebut lagi selendang kebesaran ridaul kibriya dipanggil. Rida ni kita faham kain yang letak di atas bahu ni nah. Ni rida dipanggil. Tapi begitu ke dengan Allah? Tak. Cuma dipanggil ridaul kibriya. Ulama-ulama bincang demikian. Kata-kata Rasulullah selendang kebesaran ridaul kibriya, wajah dia. Perkataan rida merupakan kata-kata kinayah saja. Kinayah ni kiasan dipanggil. Bahasa kiasan dalam bahasa kita lah. Kamu ni macam singa disebut. Bukannya singa, macam singa. Garang dia tu. Tu cara sama juga dengan rida ni. Rida ni macam rida kita ni ke? Tak, tapi kinayah saja. Bahasa kiasan yang digunakan. Ataupun dia istilah sindiran, bukan sindiran, kiasan. Betulkan balik tu terjemahan dia tu. Selendang ataupun pakaian kebesaran dan keagungannya. Allah jadikan demikian. Sebagaimana diterangkan dalam hadis lain, kesombongan adalah selendang Allah. Kebesaran aku, keagunganku adalah pakaianku. Maksudnya sifat aku sendiri. Allah nak cerita bukan aku pakai selendang macam kamu pakai tu, wahai hamba Allah. Tapi nak sebutnya, aku ni dihiasi dengan sifat itu pada diri aku. Sifat apa dia? Sifat sombong. Aku ni maha al-jabbarul mutakabbir. Allah ni maha sombong, maha besar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Allah, keagungan Allah. Siapa-siapa yang menyombong juga, dia tarik rida Allah. Dia tarik kesombongan Allah. Itu cara yang nak digambarkan demikian. Kata-kata pakaian kesombongan bermaksud sifat kesombongan. Kerana dia dengan kesombongan dan kebesarannya tidak mahu dilihat oleh seorang pun daripada makhluknya. Setelah mereka melihat hari kiamat, sehingga mereka diizin masuk dalam syurga Adn. Apabila mereka masuk ke syurga itu, dia mahu agar mereka dapat melihatnya, sedangkan mereka berada di syurga Adn. Dia panggil demikian. Syurga ni kan ada 8 syurga. Antara ni yang disebut lagi, siapa yang boleh tengok wajah Allah ni? Orang yang berada di syurga Adn. Ni ada dikecilkan lagi dalam syurga tersebut. Al-Baihaqi dan yang lain mengatakan perkara yang sama maknanya dengan hadis ini. Bukanlah kebesaran dan keagungan Allah itu mengenai jenis pakaian macam pakaian kita pakai ni. Tapi tadilah macam garang tadi. Garang ni mana ada pakaian. Bukan jenis nampak begitu, tapi sifat yang ada. Allah Subhanahu wa taala ni menyifatkan diri dia demikian. Sombong. Kemudian Allah menyifatkan dia penuh dengan keagungan, penuh dengan kehebatan. Tapi sifat tersebut tak layak dipakai pada hamba-hamba ini sendiri. Sebab tu siapa yang ada sombong, walau kana walaupun sebesar darah dalam jiwa dia tak akan dapat masuk dalam syurga. Mesti kita ni buang kesombongan. Tak ada sombong. Buang dalam diri kita. Tak ada kita nak rasa hebat. Tak ada kita nak rasa ada kelebihan. Tetapi bukan tak ada rasa kelebihan. Jangan ada kesombongan di atas kelebihan. Jangan demikian. Kan kadang-kadang orang kita kan, dia rasa sombong dia sebab keturunan dia hebat. Dia kelebihan dia melalui keturunan. Jangan demikian dalam hidup kita. Tapi kita diajar supaya syukur pada Allah. Alhamdulillah, Allah kurniakan aku demikian. Jangan sombong. Jangan ada pada diri kita ni sombong. Kenapa? Muka kita cantik sikit pada ikan siakap. Misal contohnya demikian. Jangan rasa sombong. Demikian. Nak gambarkan pada diri kita ni, dalam hidup kita ni, Allah bagi pada diri kita. Habis tu nak buat macam mana? Syukur, bukan sombong. Belajar untuk bersyukur. Lawan pada sombong, mesti syukur. Barulah kita ni, sebut je Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah suka dengan hamba dia yang bersyukur. Tapi,
wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah sebut demikian. Terlalu sikit hamba aku nak bersyukur. Sebab tu Allah gambarkan yang ramai sombong je. Kata puru tu pun sombong. Kita nak gambarkan tentang, padahal dia kata tu sekali lenyek je dengan tayar kereta. Tapi bukan main lagi, besar kembang itu. Nak sebut ni. Kalau kata puru pun ada perangai macam tu, manusia lagi lah. Manusia ni Allah bagi sikit je. Allah bagi secaik je kelebihan. Bukan besar sangat pun, tapi cepat nak menyombong. Lalu Allah pesan, jangan kamu sombong. Kamu kena padamkan kesombongan kamu. Kalau la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin al-kibriya. Rasulullah sebut tak masuk syurga siapa yang ada dalam hati dia sebesar zarah perasaan kesombongan, kibriya dipanggil. Segala orang, kalau orang puji kita, jangan kita sombong, jangan. Tapi kita pulangkan balik, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah yang Allah bagi pada diri saya. Allah bagi lebih sikit dalam hidup saya, demikian. Payahnya kita kan. Tapi payah itulah ganjaran yang indah dalam hidup kita. Kita kata, ustaz payah ustaz. Ya, kalau kita tak belajar. Tapi kalau kita belajar, kita akan rasa mudah. Sentiasa kita ajar pada keluarga kita, jangan menyombong, jangan menyombong. Kerana Allah tak suka kita menyombong. Keluarga kita ni, dalam hidup kita ni, jangan kita rasa hebat. Oh, aku dah hebat dah. Sebab apa? Follower aku ramai. Macam aku dah hebat dah dalam hidup aku. Sebab apa? Aku cantik pada orang lain. Kita mula diri depan cermin kan. Sengih depan cermin. Tengok muka kita. Padahal, apa masalahnya nak sebut Alhamdulillah. Allah jadikan sebegini indah pada diri aku. Apa masalahnya kita nak sebut demikian? Tapi tak, dia belagak dengan kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi maksudnya adalah betapa luas dan lapangnya. Maksud ridak tadi. Ridak tadi, selendang kebesaran Allah itu, maknanya luas. Sebagaimana penguasaan yang nak sebutnya lebih hebat daripada penguasaan raja-raja. Raja-raja dia ada penguasaan dia. Misal contohnya. Hebat penguasaan dia. Dia tunjuk penguasaan dia yang dilakukan. Dia boleh pilih kan. Dia nak lantik Perdana Menteri ke tak nak lantik Perdana Menteri. Berapa ramai orang yang berusaha nak jadi Perdana Menteri. Tak jadi-jadi Perdana Menteri. Nak sebutnya. Berapa ramai orang yang tak bercita-cita pun nak jadi Perdana Menteri. Akhirnya dia pula jadi Perdana Menteri. Nak sebut gambaran bagaimana dia guna kekuasaan dia. Dia boleh guna. Allah lebih hebat daripada itu. Kekuasaan yang Allah miliki. Dari segi persamaan antara pakaian dan selendang. Bahawa keduanya berguna untuk seorang manusia yang istimewa. Oleh kerana itu diibaratkan kebesaran dan keagungan dengan ungkapan pakaian dan selendang. Allah gunakan ibarat saja. Yang disebut dengan, kalau kita, jangan pula lepas pada ni kita nampak gambaran selendang tu macam selendang kita. Jangan. Tetapi kita nampak kebesaran Allah. Di sebalik yang disebut oleh Ridaul Kibriya dipanggil. Ridaul Kibriya. Namun demikian tidak ada setara dengan Allah Ta'ala. Adakah kamu tidak melihat akhir daripada hadis ini? Siapa yang berani menandingi ataupun menyamai aku? Allah ajar. Siapa yang cuba untuk menjadi macam aku, ataupun dia cuba nak menandingi kekuasaan aku, menandingi kekuatan aku, dia cuba demikian, aku dalam salah satu daripada kedua sifat itu, kesombongan dan kebesaran, maka aku akan membinasakannya dan aku lemparkan dia ke dalam api neraka Allah. Ni macam kita kan, bila kita jadi Perdana Menteri, jadi menteri-menteri dan sebagainya, kita buat undang-undang menandingi kuasaan Allah. Kita buat demikian. Tunggulah menteri-menteri sebut masuk neraka Allah. Maknanya, jangan lawan Allah. Bila kita ada kelebihan saja, besar saja, jangan tandingi Allah. Tak layak untuk nak tandingi Allah. Allah dah pesan dah, kamu jangan buka aurat. Misal contoh. Kita sebut ada anak-anak kita, keluar je, buka je aurat. Kamu dah berani dah menandingi aku. Aku akan binasakan kamu dan aku pastikan engkau masuk dalam neraka Allah. Itu cara Allah gunakan demikian. Maknanya apa dia? Jangan sombong dengan Allah. Jangan cuba nak menandingi Allah. Kerana kita ni kan hamba, pelik. Jadi hamba tapi belagak tuan.
Belagak kita yang pemiliknya. Tak boleh demikian. Bila kita hidup atas dunia ni, belagaklah menjadi hamba yang sentiasa menunduk, yang sampai Allah iktiraf kita ni hamba dia. Sebagaimana Rasulullah diiktiraf hamba. Contoh manusia yang diiktiraf oleh Allah hamba ialah Rasulullah. Subhanallazi asra bi'abdih. Allah gunakan demikian. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah jadikan demikian. Itulah tahap sebagai seorang hamba di atas dunia ini sendiri. Ni dalam bab akidah ni, kalau tuan-tuan biasa dengar kuliah Ustaz Nik Bakri kan, Ustaz Nik Bakri biasa dicerita mengenai bab akidah sebegini. Maknanya, gambaran bagaimana keyakinan kita sebagai seorang hamba, dan jangan cuba untuk menandingi yang disebut dengan menandingi kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak padan pada diri kita demikian. Allah Ta'ala memberi salam pada penduduk syurga ni. Kita sambung minggu akan datang. Minggu tak datang, tak ada kan? Minggu seterusnya, bulan depan insyaAllah. Mudah-mudahan panjang lagi umur kita insyaAllah. Kita sambung. Allah mula memberi salam kepada penduduk dalam syurga insyaAllah. Tajuk yang lepas-lepas pun tak ingat-ingat dah tu. Jadi kita berhenti setakat ni lah insyaAllah. Jadi cuma kita, bila kita balik nanti, baca balik lah. Balik baca nanti. Ke tutup, tunggu bulan depan pula. Baca para haniskan. Para haniskan baca, para haniskan akan dapat ilmu lagi. Dan ulang pada diri kita. Tu. Daripada baca WhatsApp je, baik baca yang ni. Baca kitab-kitab yang kita belajar ni. Walaupun tak masuk periksa. Mudah-mudahan demikian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin.